Kita bikin Guys, mengapa ya sekolah Tionghoa dan India di Malaysia nggak mau memakai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Bukan nggak mau ya, tapi memang kebijakan pemerintah yang membebaskan mereka memakai bahasa masing-masing. Bahkan di universitas saja bahasa pengantar pakai bahasa Inggris loh guys. Terus bahkan di Malaysia walau sesama Melayu, kalau sama orang yang belum kenal ya lebih bangga pakai bahasa Inggris, dan yang pakai bahasa Melayu suka dianggap lebih tidak berpendidikan gitu. Ya Allah, sampai segitunya ya guys. Terus apakah Tionghoa Malaysia nggak bisa berbicara menggunakan bahasa nasional mereka? Ini tanda tanya ya, bahasa Melayu gitu maksudnya. Sebenarnya bukannya mereka nggak bisa, tapi ya memang jarang orang Tionghoa Malaysia yang lancar dan fasih berbahasa Melayu. Kebanyakan dari mereka bisa bahasa Melayu dasar seperti untuk memesan makanan atau berbelanja. Tapi guys, kemampuannya hanya sebatas sampai di situ aja. Tionghoa Malaysia yang bisa berbahasa Melayu dengan lancar pada umumnya merupakan orang-orang yang masuk SMK, sekolah menengah kebangsaan gitu. Kalau di Indonesia ya semacam sekolah menengah atas atau SMA, yang mana bahasa yang dipakai untuk kegiatan belajar mengajarnya adalah bahasa Melayu. Mayoritas Tionghoa Malaysia sendiri bersekolah di SMJK gitu, sekolah menengah jenis kebangsaan, yang bahasa pengantarnya memakai bahasa Mandarin gitu guys. Apabila kita mencadangkan supaya diadakan sekolah wawasan. Kenapa kita cadang sekolah wawasan? Kerana sekarang ini sudah tumbuh bandar-bandar baru yang tidak ada sekerat pun orang Melayu. Kalau kita ada hanya sekolah Cina di bandar-bandar baru ini, maka anak-anak Cina tidak lagi akan berdamping dengan anak-anak orang Melayu ataupun orang India. Dan ini tidak baik kepada perpaduan kaum di dalam negara kita. Sebab itu kita cadang sekolah wawasan. Dan ini juga dijadikan isu dan diperbesarkan oleh surat khabar Cina hari-hari. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya hanya Malaysia sahaja yang membenarkan sekolah Cina diadakan. Tidak ada sekolah Cina di Indonesia. Tidak ada sekolah Cina di Filipina. Tidak ada sekolah Cina di negeri Siam. Tidak ada di Burma. Tidak ada di Cambodia. Tidak ada di Vietnam. Di Laos. Tidak ada di Australia. Tidak ada di England. Tidak ada di New Zealand. Tidak ada di Amerika. Tidak ada di Kanada. Hanya yang diadakan ialah di Malaysia dengan pembiayaan kerajaan sendiri. Ini Mat Saleh ni. Mat Saleh daripada Australia. Dalam mesyuarat agung ini dia orang datang nak tengok kita. Tengoklah. Kenapa dia tak benar sekolah Cina didirikan di Australia sedangkan bilangan orang Cina sudah begitu ramai? Kenapa nak tentukan semua orang yang duduk di Australia cakap Strain? Strain tu bahasa orang putih, bahasa English Australia lah, Strain. Dia tak tahu kata the rain in Spain falls mainly in the plain. Dia kata the rain in Spain falls mainly in the plain. Kita orang Melayu kata, it is a good day today. Dia kata, it is a good day to die. Ini semua orang Cina yang duduk di sana kena belajar cakap Strain ni. Dia pun bila balik sini bunyi, it's a good day to die. Kenapa paksa orang ini belajar bahasa Inggeris? Biarlah mereka ada sekolah-sekolah Cina di sana dibiayai oleh kerajaan. Mereka tidak. Kononnya mereka begitu demokratik, begitu liberal. Tapi Malaysia kita benar. Kita beri segala-galanya kepada kaum Cina. Then I go to school at that time. Yeah. And I went to school, but too difficult. You know, not young anymore. I go to the private school. They speak so fast. And also in that time in Australia, the English it's different. It's not ABC like I buy side die. Yeah.
It's alright. I said, what? Kenapa sekolah vernacular ni boleh menghalang perpaduan nasional? Sebenarnya Malaysia je yang ada sekolah banyak aliran. Tanpa kita sedar, benda ni lah yang jadi penghalang perpaduan nasional. Jom kita tengok 3 sebab kenapa sekolah vernacular ni menghalang perpaduan nasional. Pertama, penggunaan bahasa pengantar yang berbeza. Kalau korang ingat subjek sejarah dulu, laporan Razak 1996, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serentak menjadi bahasa pengantar kat semua sekolah kebangsaan yang ada macam-macam kaum. Kenapa? Satu je, nak satu padukan rakyat Malaysia. Tapi dalam masa yang sama, bahasa pengantar dekat sekolah vernacular ni pula guna bahasa masing-masing. Ada bahasa Mandarin, Tamil, bahasa Inggeris. So sebenarnya Malaysia ada 3 bahasa pengantar sebab adanya sekolah vernacular. Masalah timbul pula sekarang, pelajar sekolah vernacular lebih mengutamakan bahasa ibunda diorang berbanding bahasa kebangsaan yang merupakan identiti rakyat Malaysia. Sampai ada yang tak boleh cakap bahasa Melayu. Benda ni dah terbukti. Kajian oleh Profesor Kaur Gill, 86.7% pelajar kat sekolah vernacular percaya bahawa bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin seharusnya menjadi bahasa kebangsaan. Lagi, 83.3% berpendapat bahawa bahasa Inggeris harus menggantikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi, bila bahasa pengantar pun berbeza, lain-lain ikut sekolah, macam mana nak bentuk satu identiti rakyat yang sama walaupun dalam satu negara? Alah, macam ayam dengan itik, nak sembang pun susah. Kedua, bertentangan dengan Fasal 152 Perlembagaan Persekutuan. Kalau korang nak tahu, tak ada pun dalam Perlembagaan Persekutuan tentang penubuhan sekolah vernacular. Bukan tu je, bahasa ibunda bagi kaum Cina dan India yang dijadikan sebagai bahasa pengantar kat sekolah vernacular pun dah membelakangkan Perlembagaan Persekutuan. Kenapa kita masih ada sekolah vernacular? Sedangkan perkara 152 mengatakan bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa kebangsaan mesti digunakan untuk semua urusan rasmi. Sekolah-sekolah itu semua rasmi, jadi mesti menggunakan bahasa kebangsaan. Sepatutnya kat sekolah vernacular tu gunalah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara, barulah betul. Kesannya bila kerajaan sokong dan tambah lagi peruntukan untuk sekolah-sekolah vernacular, akhirnya timbul banyak isu. Contohnya, lepasan SJK gagal berbahasa Melayu. Ramai je lepasan sekolah vernacular yang tak pandai cakap bahasa Melayu pun sebenarnya. Jadi, bolehlah kita anggap penubuhan sekolah vernacular ni untuk kepentingan sesuatu kaum je. Kena ingat, Malaysia ada banyak kaum. Cuba kalau kaum lain pun minta untuk sekolah vernacular sendiri. Nanti ada sekolah jenis kebangsaan Iban, Lanau, Kadazan, kan pening tu nanti. Ketiga, kurang interaksi dengan pelbagai bangsa. Dalam Akhbar Utusan Malaysia 2014, Profesor Teo Kok Siong menyatakan seramai 604 orang kaum Cina dan India daripada 14,000 pelatih PLKN pada tahun 2010 langsung tak boleh cakap bahasa Melayu. Sepatutnya kita semua rakyat Malaysia guna satu bahasa je, iaitu bahasa Melayu. Kesimpulannya, matlamat pendidikan nak bentuk perpaduan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara. Tapi, bila wujud sekolah vernacular, benda ni memang menghalang perpaduan rakyat Malaysia. Yelah, mana boleh interaksi menggunakan bahasa yang berbeza. Saya tahu ramai orang Melayu takkan bersetuju dengan saya. Tapi cuba dengar dulu. Sememangnya rata-rata bukan Melayu belajar di sekolah vernacular atau jenis kebangsaan. Tapi ramai pelajar lepasan sekolah ini berjaya dalam pelbagai bidang. Bahkan mereka juga kawal sektor ekonomi negara. Apa yang lebih mengejutkan, kini semakin ramai orang Melayu yang hantar anak mereka ke sekolah vernacular, terutamanya jenis kebangsaan Cina. Bukan saja orang Melayu tahu, orang asing yang datang duduk di Malaysia pun hantar anak mereka ke sekolah vernacular. Kalau sekolah vernacular tak ada kualiti, takkanlah orang Melayu kita hantar anak-anak mereka ke sana. Kalau ada kualiti, kenapa kita nak tutup pula? Kalau nak tutup hanya disebabkan kononnya sekolah tu tak terapkan nilai patriotik, maka bertegaslah dengan memastikan sekolah tersebut menerap nilai-nilai patriotik Malaysia. Tak payahlah sampai nak tutup. Jangan hanya disebabkan politik kita gadaikan institusi pendidikan kita. Lagipun, selalunya sekolah vernacular ni sekolah rendah saja dan pelajar Cina dan India akan masuk ke sekolah menengah kebangsaan biasa yang bercampur dengan orang Melayu. Pada saya, daripada kita sibuk nak tutup sekolah vernacular ni, lebih baik kita perbaiki sekolah kebangsaan dulu. Selesaikan isu-isu yang membabitkan para guru. Ni lagilah penting. Ni satu lagi. Kewujudan sekolah vernacular adalah keputusan pemimpin Melayu kita dulu tau. Jadi kalau nak marah, marahlah pemimpin Melayu tu, bukan pada kaum Cina dan India. Ayuh,
Kita naikkan kualiti sekolah kebangsaan supaya lebih ramai bukan Melayu menghantar mereka belajar di sana. Kalau anda setuju, minta follow sekali. Sebab apa? Sebab video akan datang, saya akan cakap tentang benarkah kaum Cina dan India tidak patriotik pada Malaysia. Sangat sensitif tapi penting untuk diperkatakan. Tunggu kan.